semangat terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak Pertiwi, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa. Para hadirin sekalian, diminta untuk kekal berdiri untuk nyanyian lagu Negaraku. Para hadirin sekalian, dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Dari Dewan Chancellor Tun Abdul Razak, Universiti Kebangsaan Malaysia, kami bawakan untuk anda Town Hall Ikon Madani peringkat Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan. Yang berhormat Datuk dan para hadirin sekalian, selamat datang ke Town Hall Ikon Madani, peringkat Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan. Untuk makluman para hadirin sekalian, majlis hari ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Johari Abdul, Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Yang berhormat Datuk dan para hadirin sekalian, sebelum kita memulakan acara majlis, marilah sama-sama kita menadah tangan untuk mengaminkan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الملك المعبود ذي العطاء والمن والجود واهب الحياة وخالق الجود الذي اتصف بالصمدانية وتفرد بالوحدانية والملائكة أولو العلم على ذلك شهود. الحمد له لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه حيث كان ولم يكن هناك وجود. نحمده تبارك وتعالى ونستعينه فهو الرحيم الودود. ونعوذ بنور وجهه الكريم من فكر محدود وذهن مكدود وقلب مسدود، ونسأله الهداية والرعاية والعناية وأن يجعلنا بفضله من الركع السجود. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله, segala puji bagi Allah Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami menzahirkan kesyukuran kepadamu kerana dapat berhimpun pada hari yang gemilang ini sempena jelajah ikon Madani peringkat Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan dirasmikan oleh tetamu kehormat kami yang berhormat Datuk Johari Abdul, Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Kami mohon kepadamu ya Allah, limpahkan taufik hidayah, petunjuk dan inayahmu kepada kami seluruhnya. Mudah-mudahan perhimpunan kami ini menjadi satu perhimpunan yang engkau redai dan rahmati. Allahumma ghfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim wahdihim subul salam wa akhrijhum min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan waj'alhum shakirina li ni'amik muthnina biha 'alayka qabilina laha wa atmim 'alayhim bi rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, kami melahirkan kesyukuran kepada-Mu berdua yang
diberi peluang untuk bersama mertabatkan Ibu Pertiwi kami Malaysia di bawah bumi bertuah ini Malaysia, berkonsepkan Malaysia Madani. Anugerahkanlah kami kekuatan ilmu, iman dan cetusan idea yang bernas menerusi perhimpunan ini bagi meningkatkan darjat kami sebagai hamba-Mu ya Allah dalam mentadbir alam ini. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la ma yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Yang berhormat Datuk Johari Abdul, Yang di-Pertuan Dewan Rakyat, yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof, Ketua Pengarah JCOM Jabatan Perdana Menteri, yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, Pengerusi Majlis Agama Islam adalah Persekutuan Mawib, yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Sri Engineer Dr. Sahul Hamid Abu Bakar, Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Prihatin, yang berbahagia Profesor Geospatialist Technologist Dr. Muhammad Ikhwan Haji Toriman, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Aizuddin Ghazali, Ketua Pegawai Eksekutif Prihatin, yang berusia Ustaz Muhammad Nizam bin Yahya, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Mawib, para pegawai Jabatan Komunikasi Komuniti dan Universiti Kebangsaan Malaysia, Barisan Rakan Strategik, para pengamal media, Barisan Sekretariat Jelajah Ikon Madani, dan hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Madani sekali lagi. Untuk makluman para hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita tumpukan perhatian di layar gergasi di hadapan pentas dan menonton video ucapan alwan daripada yang berbahagia Profesor Datuk Geospatialist Technologist Dr. Muhammad Ikhwan Haji Toriman, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, dan yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Engineer Dr. Sahul Hamid Abu Bakar, Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Prihatin. Sama-sama kita saksikan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita berhimpun dalam satu majlis yang cukup bermakna, iaitu program Jelajah Ikon Madani Peringkat Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Johari bin Abdul, yang di-Pertua Dewan Rakyat sebentar lagi. Saya mewakili pengurusan tertinggi UKM amat berbesar hati atas kesudian JCOM, Jabatan Perdana Menteri dan Yayasan Prihatin Nasional atau Prihatin bagi memilih UKM sebagai lokasi jelajah ikon madani peringkat wilayah Persekutuan dan Selangor selepas beberapa hari penjelajahan di Negeri Sembilan, Kelantan dan Terengganu. Di kesempatan ini, saya juga ingin mengalu-alukan kehadiran para mahasiswa dan pengurusan daripada IPT yang turut hadir pada petang ini, iaitu dari UPM, UITM, UPNM, USIM, UTM-KL, UCMI dan KPTM. Kepada semua tetamu, selamat datang ke Dewan Chancellor Tun Abdul Razak di UKM, Universiti Watan kita. Hadirin sekalian, saya difahamkan bahawa jelajah ikon madani ini merupakan kesinambungan Town Hall Ikon Nasional yang membawa tokoh figura yang telah berjaya untuk dijadikan panduan dan pedoman kepada pelajar dalam membentuk jati diri siswa madani ke arah pemikiran minda kelas pertama. Selain itu, ikon adalah platform khidmat komuniti kepada pelajar-pelajar Institut Pendidikan Tinggi dalam membantu meringankan beban dan kos sara hidup melalui bantuan yang dibiayai oleh Mawib khusus buat anak-anak wilayah Persekutuan di Menara Gading. Alhamdulillah, pada hari ini seramai 1,000 mahasiswa UKM dan IPT yang telah saya sebutkan tadi, termasuk anak-anak wilayah Persekutuan dalam kategori asnaf, akan menerima manfaat dari pembiayaan Mawib. Saya melihat jelajah ikon madani ini sebagai satu program yang mampu memberi nilai tambah kepada para mahasiswa dan masyarakat sekitar dalam meningkatkan kualiti kehidupan. Segala inisiatif bagi program pada hari ini jelas membuktikan keprihatinan kerajaan yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang sentiasa peka dan cakna dalam memangkin wadah Malaysia Madani. Pemilihan UKM sebagai lokasi jelajah ikon madani peringkat negeri Selangor dan wilayah Persekutuan juga adalah selari dengan hasrat Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin yang mahukan UKM menjuarai pelbagai program berkaitan pemerkasaan mahasiswa madani. Di UKM sendiri, banyak program dan aktiviti yang dirancana dan dilaksanakan
bagi membangunkan nilai-nilai kepimpinan dan jati diri mahasiswa selari dengan konsep madani. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan tahniah atas inisiatif penganjuran program jelajah ikon madani dan jutaan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kerana telah memilih Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai lokasi bagi program perkongsian ilmu dalam jelajah ini. Saya doakan semoga dipermudahkan perjalanan program untuk siri jelajah yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan ini nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Speaker Dewan Rakyat Yang Berhormat Datuk Johari dengan kehadiran beliau, dan juga terima kasih kepada Jacob atas perhatian Jacob untuk mengadakan program ini bersama Prihatin. Mawib nama yang tidak asing lagi dalam menyokong dan memberi pemberian dana bagi menjalankan aktiviti Yayasan Prihatin Nasional yang memberi manfaat kepada asnaf dan golongan yang kurang bernasib baik di wilayah persekutuan. Alhamdulillah, kerjasama Prihatin Mawib diteruskan lagi melalui program Town Hall Ikon Madani, program Wal Bicara bersama tokoh yang berjaya dalam bidang masing-masing untuk melahirkan graduan kelas pertama. Terusnya membentuk siswa madani. Selain itu, kumpulan sasar di bawah asnaf miskin dan fisabilillah akan diberi sumbangan kewangan, bantuan botol buku, bantuan cermin mata, dan barangan keperluan asas yang memberi manfaat kepada 4,000 pelajar institusi pendidikan tinggi termasuk universiti awam yang layak di wilayah persekutuan sempurna program Ikon Madani. Terima kasih Mawib, terima kasih pembayar zakat, manfaat dari zakat anda. Terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Datuk Geospatialist Teknologis Dr. Muhammad Ikhwan Haji Toriman, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, dan yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Engineer Datuk Sri Sahul Hamid Abu Bakar, Pengurusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Prihatin Nasional. Para hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan ucapan yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Abu Bakar, Pengurusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala rasulihil amin. Terima kasih saudara pengacara majlis yang berhormat Datuk Johari Abdul, yang di-Pertua Dewan Rakyat sebagai tetamu istimewa kita pada tengah hari ini. Satu tepukan kepada yang berhormat. Yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof, Ketua Pengarah JKOM Jabatan Perdana Menteri. Yang bahagia sahabat dan guru saya Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Sri IR Dr. Sahul Hamid Abu Bakar, Pengurusi Lembaga Pemegang Amanah Prihatin. Yang bahagia Profesor Datuk GSTS Dr. Muhammad Ikhwan bin Toriman, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang bahagia sahabat dan seorang yang cukup bekerja kuat
melestarikan agenda keprihatinan dalam masyarakat Malaysia pada hari ini, yang berbahagia Datuk Muhammad Izzuddin Ghazali, Ketua Pegawai Eksekutif Prihatin, yang berusaha sahabat saya Ustaz Muhammad Nizam bin Yahya, Pembangku Ketua Pegawai Eksekutif MAWIP, para pegawai Jabatan Komunikasi Komuniti dan Industri Kebangsaan Malaysia, Barisan Rakan Strategik, para pengamal media, Barisan Sekretariat Jelajah Ikon Madani, hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita peruntukkan puji-pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad, suri teladan, the role model sepanjang zaman dan masa. Terlebih dahulu, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul dalam suatu majlis yang cukup bermakna, iaitu program Jelajah Ikon Madani Peringkat Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan bersama seorang tokoh istimewa yang berhormat Datuk Johari bin Abdul, yang di-Pertua Dewan Rakyat pada petang yang penuh makna ini. Saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Johari, yang di-Pertua Dewan Rakyat atas kesudian yang berhormat menghadiri majlis given your tight schedule. Kepada Datuk Dr. Agus, Ketua Pengarah JKOM, dan Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Sahul Hamid, Pengurusi Lembaga Pemegang Amanah Prihatin, tahniah atas penganjuran program yang berimpak luar biasa kepada lebih 3,500 anak muda pada hari ini. Ini menunjukkan kerjasama yang strategik, hanya satu-satunya cara untuk kita membina balik negara kita. To rebuild our nation, we cannot afford but to work in collective effort. Working in isolation sudah habis tarikh luputnya. Jadi mudah-mudahan apa yang MAWIP cuba bawa dalam pendekatan untuk bekerjasama dengan pelbagai NGO dalam semua rantaian bidang kehidupan, ekonomi, sosial, pendidikan, mudah-mudahan dapat meringankan tugas kami sebagai pemegang amanah untuk mengakhirkan zakat kepada mereka yang paling berhak dengan cara yang paling terbaik, dengan cara yang paling berimpak kepada masyarakat. Alhamdulillah, untuk mengetahui Yang Berhormat Datuk Speaker Dewan Rakyat, kami sentiasa mencari rakan strategik. Kami sentiasa dahagakan satu idea yang baru yang boleh memberikan kesan nano kepada masyarakat, kesan yang langsung pada masyarakat, seperti mana dalam nanoteknologi, nanomedication, nanokommunikasi dan sebagainya. Zakat pun perlu pada ilmu nano untuk sampai kepada urat saraf masyarakat. Jadi kami diberikan penghormatan oleh pihak Yayasan Prihatin untuk bekerjasama dengan Barisan Nasional, khususnya kepada anak-anak wilayah yang berada di universiti-universiti tempatan dan juga yang berada di universiti luar daripada wilayah, untuk kami memberikan sedikit bantuan melalui kerjasama dengan NGO yang lebih berpengalaman. Sudah tentu program hari ini akan mendengarkan seorang tokoh yang cukup hebat, dan kita pastinya ingin melihat cara pemikiran, cara bicara, apakah insights dan apakah pengalaman yang boleh kita dengar bersama-sama kepada generasi muda hari ini untuk mengutip mutiara-mutiara daripada orang yang lebih berpengalaman. Sudah tentu para mereka yang mengetahui Yang Berhormat Datuk Johari sebagai seorang pemikir, seorang pembicara, seorang thinker dalam berbagai lapisan dimensi ilmu dan kepelbagaian aktiviti. Sudah tentu program pada ini dapat memberikan impak yang cukup besar. Saya rasa cukup sekadar itu untuk saya memberikan ucapan alu-aluan. Kita berubah dengan dua cara, iaitu tukar cara fikir dan tukar cara hidup dan cara kerja. The mindset dan juga habit. Habit perlu dibetulkan supaya align dengan kita punya mimpi yang kita akan bawa. Mindset yang betul akan berikan kuasa graviti yang baru, kuasa gelombang frekuensi yang baru. Kalau mindset kita salah, tersasar, badan kita tidak akan kuat. Tapi kalau mindset kita betul, dengan iman yang dalam, badan akan lebih ringan untuk mencapai dan boleh terbang di tempat yang lebih tinggi lagi. Saya sudahi dengan sedikit mantra Yang Berhormat Datuk, iaitu hebatnya helang kerana mata yang tajam, hebatnya harimau bintang kerana kaki yang kuat dan laju, hebatnya manusia sepanjang zaman kerana integriti dan berbakti, hebatnya generasi muda kerana ingin berubah.
Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Tan Sri atas ucapan yang diberikan sebentar tadi. Yang berbahagia Datuk dan para hadirin sekalian, seterusnya majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Jabatan Perdana Menteri untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk Pengerusi Majlis yang saya hormati, tetamu istimewa JECOM dan kita pada petang ini, yang berhormat Datuk Jari Abdul, yang Dipertua Dewan Rakyat, yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Sahul Hamid Abu Bakar, Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Prihatin, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Altoriman, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, yang berbahagia Datuk Muhammad Aizuddin Ghazali, Ketua Pegawai Eksekutif Prihatin, yang berusaha Ustaz Muhammad Nizam Yahya, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Mawib. Panjang dia punya salutation yang kena baca. That's part of the Malay culture yang kita selalu gunakan dalam sebarang majlis. JECOM mengendalikan jelajah ikon madani sebanyak 6 siri yang kita rancangkan untuk masuk ke bertemu dengan mahasiswa di universiti. Dan UKM adalah satu pilihan yang saya fikir terbaik yang dibuat oleh JECOM, kerana ini bukan sahaja universiti di mana dahulunya 37 tahun saya menyumbang bakti, tapi saya yakin ini universiti watan yang terbaik antara yang ada di Malaysia, ya, untuk mengangkat anak bangsa. Terima kasih tentunya saya kepada Naib Chancellor kerana kerjasama ini dan kehadiran mahasiswa yang cukup luar biasa, dan tentunya juga perjumpaan kita pada petang ini akan ada bantuan daripada Mawib yang saya fikir itu merupakan satu insentif yang menarik untuk membantu mahasiswa-mahasiswa dari segi apa juga bantuanlah yang kita akan berikan selepas ini. Saya ingin beritahu mengapa JECOM memilih untuk masuk ke kampus. Pertamanya kerana kita yakin hanya mahasiswa dan para profesor yang dapat mewacanakan madani ini dengan baik. Cabaran kita dalam menyampaikan gagasan dan kerangka pemikiran kerajaan perpaduan ini dengan madaninya itu adalah kurangnya wacana, intellectual discourse para mahasiswa. Tak disebarkan ke kampung-kampung sehingga ramai yang keliru tentang apa itu madani. Madani ini mudah aja kita faham, ya, apalah kita nak pergi dari segi etimologinya, epistemologinya, sejarahnya dan pelbagai. Madani ini jikalau dalam konteks yang diangkat oleh Perdana Menteri itu ialah suatu yang kita kena mengangkat nilai universal yang sejagat, yang baik, dan yang keduanya ilmu. Dan UKM ini adalah satu tempat di mana ilmu harus berkembang. Mahasiswa harus faham ilmu itu. Ilmu kena angkat dengan kejujuran, ilmu kena angkat dengan kasih sayang, dengan bertolak ansur, dengan fakta, dengan hujah. Dan inilah tempat, inilah sebab mengapa JECOM memilih universiti, ya, Institut Pengajian Tinggi untuk masuk menyampaikan hasrat kerajaan supaya madani ini diangkat. Itu yang pertama. Yang kedua lebih mustahak lagi, kerana madani ini dia ada nilai-nilainya. Nilai-nilainya yang universal, nilai-nilainya yang harus kita tanam dalam diri kita. Dan nilai-nilai itu ialah 6 tonggak yang dikatakan oleh Malaysia Madani itu. Dari segi apa? Ada kasih sayangnya, keisanannya, hormatnya, daya saingnya, bertolak ansurnya, ya, kesejahteraannya, keadilannya. Itu madani. Karena madani ini dia mesti mengangkat 4 perkara. Pertamanya untuk menjayakan madani ini kita mesti ada good governance. Ya, itu yang PM selalu cakap. Ya, siapa pun kita, apa pun juga yang kita pegang jawatannya, mesti ada tadbir urus yang baik. Good governance. Dari segi pengurusan hidup kena ada good governance. Yang keduanya mesti ada rule of law. Kalau kerajaan sendiri tidak mengangkat rule of law ini, maka kita sebagai mahasiswa, kita sebagai profesor di kampus, kita yang tegur. Dan PM terbuka dari segi itu. Kerajaan perpaduan terbuka untuk mahasiswa bersuara, untuk profesor bersuara.
Untuk JKOM juga bersuara bagi menegur apa juga barang, apa juga tindakan polisi-polisi yang tidak baik. Dan insya-Allah saya yakin kerajaan akan mengambil tindakan yang baik, yang proaktif, yang positif untuk mengubah ya sesuatu yang tidak baik itu kepada yang lebih baik. Sesuatu yang tidak baik kepada yang lebih baik itu madani. Ya, madani tentang hijrah daripada keadaan yang tidak begitu baik kepada satu tempat yang lebih baik di Madinah, kemudian membina tamadun di situ dalam sebuah masyarakat majmuk sehinggalah membentuk satu masyarakat yang progresif. Dan itu madani. So madani ini mesti ada rule of law yang baik. Kita yang jaga itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia mesti ada social justice. Itu yang PM angkat. Madani ini mesti ada social justice. Mesti ada keadilan untuk rakyat. Mesti ada keadilan juga untuk negara. Kita kedua-dua ni ada hak kita. Hak negara ada, hak rakyat ada. Negara mesti memberi hak-hak rakyat. Dan rakyat mesti menghormati hukum-hukum yang ditentukan oleh negara. Dan barulah kita hidup dalam masyarakat madani dan negara madani. So saya fikir itu antara aspek lah yang cuba diangkat oleh Perdana Menteri, oleh kerajaan perpaduan ini dengan gagasan Malaysia Madani. So kita akan persoalkan satu perkara, bahawa adakah akan kekal Madani ini? Apakah slogannya akan bertukar apabila kerajaan bertukar? Saya ingin bagi tahu anak muda, mahasiswa-mahasiswa yang bijaksana dalam dewan ini. Madani ini bukan retorik, bukan soal Perdana Menteri ke-10. Madani ini lebih daripada itu. Madani ini adalah nilai-nilai baik yang kita anak-anak muda ini kena angkat. Kita anak-anak muda ini kena ada nilai bertolak ansur, nilai kasih sayang, nilai keadilan, nilai hormat menghormati, nilai daya cipta. Baru kita boleh maju. Madani ini adalah untuk kehidupan kita seterusnya, adalah untuk kita mendepani cabaran seterusnya. Siapa pun yang memerintah dan nilai-nilai baik ini jika ada dalam diri kita, insya-Allah kita selamat bukan saja di dunia, malah juga di akhirat. Saya ingin bagi tahu satu dua rumusan ya, angkat madani bukan untuk bukan untuk PM10. PM10 tanam benih saja. Tanam benih madani ini untuk kita rakyat Malaysia mempunyai nilai yang baik. Angkat dia. Sebab nilai-nilai ini insya-Allah dia akan menjadikan kita negara sejahtera, kita masyarakat yang sejahtera dan kita negara yang gagah di persada dunia. Anak-anak bila berhujahlah dengan fakta, kerana kita ini mahasiswa, kita ini orang-orang cerdik. Kita tengok sekarang ini bagaimana dalam dunia politik di luar, kadang-kadang saya kesal. Ya, saya kesal bila ada anak-anak muda, apalagi bekas-bekas anak murid saya, hanya kerana perbezaan politik kita tidak ada kasih sayang. Ya, raikan saja perbezaan yang berbeza itu dengan satu hasrat. Kita sama-sama mahu membina negara ini supaya kita hidup sejahtera, maju dan makmur. Ya, jangan jadi orang yang tidak critical thinking. Dengar satu pihak kita percaya, itu sesuatu yang tidak critical thinking. Itu yang gullible. Mahasiswa tidak boleh begitu. Mahasiswa mesti hebat. Profesor juga mesti hebat, mesti bersuara. Ya, jadi kalau kita tidak bonsaikan pemikiran kita, berani bersuara, berani menegur, berani menyokong kepada yang benar, insya-Allah kita akan selamat dan negara kita akan maju seterusnya. Akhirnya terima kasih sekali lagi kepada Datuk Speaker, kepada Tan Sri Sahur, pengerusi Yayasan Prihatin, kepada Mawib, pengurusinya Tan Sri Datuk Dr. Daud, kerana sudi bekerjasama dengan JKOM untuk menjayakan majlis kita pada petang ini. Pastinya terakhir kepada adinda saya, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih UKM kerana UKM telah menghadirkan saya ke sini pada petang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sayulah pula. Kita mahu UKM, Datuk Agus mahu UKM. Baik. Majlis melakamkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Dr. Agus atas ucapan sebentar tadi dan seterusnya. Para hadirin sekalian, marilah kita tumpukan perhatian sekali lagi di layar gergasi di hadapan pentas dan menonton video montaj kerjasama JKOM Prihatin. Selamat menonton.
Terima kasih prihatin. Assalamualaikum semua. Jelajah Ikon Madani ini merupakan satu inisiatif Jabatan Komunikasi Komuniti Jabatan Perdana Menteri bersama dengan Yayasan Prihatin ya, untuk mendekati para pelajar, para mahasiswa di universiti dan juga para belia bagi menyampaikan dasar-dasar kerajaan supaya mahasiswa ini, para belia ini menyayangi dan memahami Malaysia Madani yang cuba dibawa oleh Perdana Menteri. Keyakinan jadi ikutan, pendirian belakang. nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa. Halo. Oh, macam Nabi Bulan. Thank you. Tes. Cubaan suara 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak semangat. Kalau tak semangat, kita tak boleh nak bawa Yang Berhormat Speaker Dewan Rakyat untuk ke depan untuk bercerita berkenaan ikon Madani. Sekali lagi, Assalamualaikum semua. Ayuh kita. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam Universiti Watan. Jadi Alhamdulillah, pada petang ini kita amat bertuah kerana kita bersama Yang Berhormat Yang Dipertua Dewan Rakyat. Jadi sebelum itu saya ingin mengucapkan
berbilion-bilion terima kasih kepada pihak penganjur. Yang pertama, yang berbahagia Datuk Aizuddin Ghazali yang merupakan pengerusi Yayasan Perkhidmatan Nasional YPN, Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Komunikasi Komuniti, yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof, kita ada Ketua Pengarah di sini, JECOM. Yang ketiga, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, MAWIP, Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar. Dan seterusnya, Tuan Rumah Universiti Kebangsaan Malaysia. Ayuh berikan tepukan yang gemuruh kepada Naib Chancellor. Yang bahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Ekwan Toriman yang merupakan Naib Chancellor. Tidak dilupakan mentor saya Dr. Suzrin yang merupakan Timbalan Naib Chancellor Haiwan Pelajar juga turut berada di sini. Dan akhir sekali, Kesatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia, KM-UKM. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada KM-UKM yang diketuai oleh Saudara Badrul kerana memberikan saya platform dan kebenaran untuk saya mengendalikan program pada petang ini. Dan difahamkan YB, pada petang ini kita mempunyai 8 universiti. Jadi sebelum kita teruskan, mungkin saya nak dengar suara-suara daripada universiti. Boleh atau tidak? Saya nak dengar di mana Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang kedua, Universiti Teknologi Mara, UPNM. Seterusnya, UPM. Seterusnya, Universiti Malaya. Hai. Ada. Dia bunyi tak ada tapi ada je. Universiti mana? Malaya. Wah, itu universiti saya tu. Seterusnya, USIM. Terbaik. Seterusnya, UCMI. Hai. Ini special sebab UCMI ni di bawah MAWIP. Jadi dia kena kuat. Sekali lagi, UCMI. Dan akhir sekali, KPTM. Dan difahamkan sekarang ni tak ada KPTM, UPTM, betul? Betul tak betul? Alright, terbaik. Jadi hari ini kita mempunyai satu program yang hebat di mana kita mengumpulkan semua pemimpin-pemimpin di sini untuk kita tahu apa itu Madani sebenar. Dan seperti mana saya beritahu, hari ini sangat bertuah kerana kita bersama dengan Yang Berhormat Speaker Dewan Rakyat. Jadi sebelum kita teruskan dengan agenda utama kita, YB, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Yusof Hassan yang merupakan Timbalan Presiden Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan tahun 2023 dan merangkap YDP MPP UiTM se-Malaysia bagi sesi 2022-2023 dan bertindak selaku moderator pada petang ini. Saya juga ingin menyampaikan salam daripada seluruh MPP UiTM dan juga Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan kepada seluruh hadirin hadirat yang hadir pada petang ini. Jadi untuk flow town hall pada petang ini kita hanya 1 jam setengah sahaja. Dan dari segi flow untuk mengajukan soalan, saya selaku moderator akan mengutarakan 2 soalan sahaja dan kemudian disusuli dengan soalan-soalan daripada penonton. Jadi sebelum kita teruskan, jadi apa khabar, Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi macam mana perjalanan Datuk ke UKM pada petang ini? Tidak ada masalah sebab saya ada rider. Ada polis rider, cepatlah. Okey, jadi Datuk, pada petang ini kita bersiaran langsung InsyaAllah. dari Facebook Live Universiti Kebangsaan Malaysia dan saya harap kepada semua penonton untuk kita kongsikan kita punya program petang ini supaya manfaat kita dapat dikongsi bersama. Jadi sedikit mengenai latar belakang speaker iaitu Yang di-Pertua Dewan Rakyat ataupun Datuk Speaker. Datuk Speaker pernah berkhidmat selaku pegawai takbir diplomatik di pelbagai jabatan kerajaan persekutuan termasuklah Jabatan Penuntut Malaysia di Los Angeles, Amerika Syarikat. Datuk Speaker juga merupakan pengasas Parti Keadilan Rakyat iaitu kali pertamanya pada tahun 1992. Datuk juga merupakan ahli Parlimen Sungai Petani iaitu dari 2008 hingga Oktober 2022. Ayuh, berikan tepukan.
Seterusnya, Datuk Speaker juga merupakan Whip Parti Keadilan daripada 2013 hingga 2018. Seterusnya, beliau juga merupakan Ketua Pembangkang DUN Kedah sejak sehingga Oktober 2022, dan beliau juga merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri Gurun, iaitu beliau terpaksa meletakkan jawatan pada 13 Disember 2022 bagi membolehkan beliau untuk memegang jawatan sebagai Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Jadi hari ini sangat-sangat bertuah. Jadi saya harap kepada para penonton, jikalau ada kemusykilan, jikalau ada apa-apa ingin ketengahkan kepada Datuk Speaker, silakan. Kita open floor, dan saya harap soalan itu berbentuk ilmiah, bukan politik semata-mata. Jadi Datuk, kita boleh teruskan, Datuk? Silakan. Soalan pertama saya, simple saja, Datuk. Macam mana Datuk boleh kendalikan parlimen yang penuh dengan riuh? Sebab kita lihat dalam video, awak senyap. Jadi macam mana kami di peringkat belia ni, kami nak tahu apa sebenarnya yang berlaku dan bagaimana Datuk boleh tahan dengan segala karenah ahli parlimen kita. Silakan, Datuk. Baik, terima kasih pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di depan ni, semua sahabat saya, khususnya UKM dan Profesor Agus dan semua sekali lah list panjang telah disebut sekali. Dan sudah pasti saya amat gembira berada di UKM, walaupun universiti ini adalah universiti yang rival kepada UM. Saya ialah dari Universiti Melaya. Jadi kami rasa waktu itu kami hebat lagi. Rupanya UKM pun hebat. Jadi alhamdulillah. Dan menjawab soalan tadi, malah saya sebenarnya amat gembira berjumpa dengan pelajar-pelajar, sebab saya pernah menjadi pengarah Malaysian Student Department. Pada umur 27 tahun saya jadi pengarah di Los Angeles, Amerika Syarikat, yang saya menjaga 12 buah negeri di Amerika, bermula dari Texas, Wyoming, Idaho, Montana, Nevada, sampailah California, yang jumlah waktu itu pada tahun 82-86, pelajar-pelajar yang ditaja dan yang bukan ditaja oleh kerajaan berjumlah hampir 12,000. Jadi kemudian saya pulang ke Malaysia selepas menjadi pengarah Malaysian Department. Saya menjadi pengarah Biro Tata Negara pada umur 31 tahun. Dan 4 tahun saya menjelajah ke seluruh negara, dan tasking yang diberikan kepada saya ialah untuk berdepani dengan pelajar-pelajar, khususnya pelajar dari luar negara yang kita bawa balik dan kita reorientatekan supaya nilai-nilai ketimuran dan kecintaan kepada negara kita itu tidak berkurang. Dia alhamdulillah, ini seperti sirih pulang ke ganggang. I love this job. I love seeing you all. I love talking to people with consciousness. The most important thing, saudara, ialah pelajar-pelajar. Meaning to say, the moment you pelajar-pelajar, the moment you walk into this university or any other university for that matter, saudara ialah orang yang terpilih, orang yang baik daripada berbanding dengan orang lain. So you are the selected one. You are the chosen one. So saya berada di medan yang betul. Saya berada di medan yang betul. Because bertanya kepada soal moderator tanya saya tadi, how do you handle these people? To be frank with you, saya melihat di dalam dewan itu ada 3 jenis manusia. The good, the bad and the ugly. Ahli parlimen ada 3 jenis. The good one, the bad one and the ugly one. The ugly siapa tu? I reserve that comment. You. Dan yang lebih terasa lagi ialah sebagai speaker, saya mengambil tanggungjawab. Sebab the moment saya sambung saya kadang-kadang berfikir dalam bahasa Inggeris kalau saya nak translate lambat. So I'll be talking to you also in English and Malay supaya kita senang komunikasi. The moment saya berada sebagai speaker, saya mengambil tanggungjawab apa yang berlaku dalam dewan, sama ada
tingkah laku yang berlaku itu sama ada dimulai oleh kerajaan, pihak kerajaan atau pihak pembangkang. It doesn't matter. Because the moment I'm up there, saya dia macam ketua darjah lah. You know? And ketua darjah, same time saya juga referee dalam permainan. So I got to be fair, I got to be colour blind. Meaning to say that walaupun saya diproposkan ataupun dicadangkan oleh pihak kerajaan, but the moment I'm up there, saya mengangkat sumpah bahawa saya akan berlaku adil dan saya akan menjunjung perlembagaan. Baik. Bila saya sebut the good, the bad and the ugly ini, dia ada masalah kita. Dan ini menyebabkan keyakinan saya bahawa some of the MPs are by default. Some of the MPs who are in the Dewan today are by default. What does it mean by default? Secara kebetulan dia berada dalam Dewan itu, not by design. Dia pun tak sangka yang dia akan menjadi MP. Mungkin dia pandai bercakap, pandai bersyarah, mana maki orang, makan TikTok, bombam. Parti dia tengok tak ada orang lain dah nak menjadi calon, angkat dia calon, dia menang pula. So he is MP by default. Bila dia masuk ke Dewan, homework dia tak buat, baca tidak, dia merapu. Now, bila you have that problem, it reflects on our parliament. Kemuncak kepada, kalau saya nak katakan, embarrassment, ialah apabila seorang artis melukis satu potret yang menunjukkan apes, monkey dalam Dewan, and the worst part, Tuanku Sultan Selangor beli painting itu dan diletakkan di istana. How do you feel? Tuanku menghantar mesej yang jelas bahawa you MPs behave like MPs, don't behave like apes. So to answer that question, di tangan saya akan ada dua guidelines. Satu is constitution, satu ialah standing order. So saya akan gunakan standing order dan juga constitution, and to make sure that because saya ada tugas yang penting untuk memastikan hasrat rakyat, harapan rakyat dan apa juga yang rakyat harapkan berlaku dalam Dewan itu berlaku. So I don't entertain nonsense. Sebab itu saudara tengok yang diviralkan, when I corner few of the MPs, I say you better be sure when you speak in my Dewan, you better speak with sense. Kalau you become nonsense, I'll take action against you. Okey. That's the answer. Cuma saya nak cungkil sikit. Tadi Tok selarkan bahawa dalam ahli parlimen kita ada dua kategori. Yang pertama adalah by default. Ya, Dan default. Default. Yang kedua adalah design. Yes. Maksudnya dia dengan Memang. capability yang ada. Jadi adakah benda yang berlaku sekarang ni, adakah itu salah ataupun benda yang kita boleh perbaiki atau bagaimana? That's why we are here today. That's why you are dikumpulkan untuk mengganti kami besok. I want you all, when you become MPs, you are by design, not by default. Saya mengharapkan, I am talking to leaders. Saya mengharapkan anak-anak saya sini seperti anak-anak saya. Because at the end of the day, we all will go. Either today, tomorrow or day after. Kami ialah generasi yang boleh bertahan hingga 4-5 tahun lagi. But this country belong to you all. So what this program, apa yang kita lakukan, termasuk profesor dan kawan-kawan kita, termasuk sahabat saya dari Mawib juga, apa yang kita lakukan ialah kita sedang menghidangkan satu kaedah supaya inianya diambil alih oleh saudara-saudara sekalian dan teruskan. This country must move on. This country must be propelled to the right direction. And this country is blessed with milk and honey. Satu-satu negara yang Tuhan bagi segala-galanya. Yang pertama, kita jauh daripada ring of fire.
Kita jauh daripada malapetaka yang besar. Yang kedua, kita ialah peninsula. Our country is surrounded by water. Di bawah water ada minyak dan gas. Negara kita juga blessed with a very, very fertile soil. Tanah yang cukup subur. Kalau tidak percaya, tengok bumbung-bumbung rumah kita, bumbung rumah konkrit, tumbuh pokok. Di universiti ni boleh nampak pokok ada, tumbuh. Maknanya tanah subur bukan saja pokok tumbuh di bumi, pokok juga tumbuh di bumbung. No, the most important thing is that we have only 32 million people. Vis-a-vis Indonesia, 270. Vis-a-vis Thailand. Vis-a-vis other countries. Now, 32 million people share the amount of rahmat yang Allah bagi ni. What went wrong with us then? What went wrong? Saya selalu katakan seolah-olah kita berada dalam satu dapur, kitchen, yang we have almost everything. Kita ada ikan, kita ada ketam, kita ada udang, kita ada segala-galanya. Tetapi we don't have dishes. Kita tidak ada makanan yang disediakan yang baik. Why? It's all about leadership. Cook tak ada. And that's why program ini saya bincang Dr. Agus di Sabah 2 tahun dulu, 3 tahun dulu. Saya kata, Prof, if you have a chance, when we govern, the word is when we govern, kita mesti sediakan anak-anak muda kita untuk menjadi pemimpin. I don't say political leaders. I say pemimpin. You can be a social scientist. You can be a medical doctor. You can be engineer. You can be computer. You can be anything at all. But you must be a leader of those disciplines. You mesti jadi leader. Dan untuk jadi leader itu, seperti yang dikatakan oleh Profesor Daud tadi, you must have the courage. What is missing in our society today is courage. Kita penakut. Sebab itu saya cukup marah bila pelajar-pelajar lepasan universiti datang jumpa saya semasa saya jadi MP. Saya 3 penggal MP dan 1 penggal Daud. I was ex-PTD officer. Datang jumpa saya, Datuk, tolong Tok. Saya dah 4 tahun graduate, Datuk. Dan saya tak ada kerja. I feel like grabbing him and push him out of my door. What the hell are you doing in university? What the hell are you doing in the university? You 4 tahun pegang sijil, you tak tahu nak buat apa-apa. Something is wrong with you. Not with the university. The whole idea menghantar you ke universiti untuk berfikir. Bukan untuk menghafal kertas ini. This is nothing. This is nothing to me. You computer scientist ke, you engineer ke, whatever, not important. Because university itself itu ialah tempat mendidik kita untuk menjadi manusia. And pakai otak. You graduate 4 tahun tak tahu nak buat apa. And when the Bangladeshi and the Nepalese and Indonesia are making millions here, something is wrong. Not with the education system, something is wrong with you. You don't have the courage to think outside the box. You don't have the courage to challenge your professor. And I am also saying that your professor also at fault. Sebab saya masih ingat, kalau di sekolah, sorry MC ya, saya dah panjang sikit. Muka dimah ni, bawa muka dimah. Muka dimah pun dah panjang. Apa? Tu muka pasal speaker kan? Apa yang cikgu-cikgu kata di sekolah? Lebih baik kita flashback. Apa cikgu kata? Guru-guru kita kata, anak-anak muridku, belajarlah bersungguh-sungguh agar kamu dapat straight A's dan dapat masuk good university. Betul tak? Cikgu akan pump in, day out. Ada tuition lagi. Sekarang ni budak ajar 1 pun ada tuition. Untuk dapat straight A's dan masuk university. Apabila sampai di university,
Pensyarah dan profesor kita kata apa? Study hard, work hard, so that you get good result, first class honours. So that number one, you will be employed. Anda akan diberi kerja yang baik. Good job. And you can have good house, good cars, good environment, good wife, with S, plural. Pernah dengar tak profesor kita kata, my student, be a good scientist. Be the best scientist. So that when you walk out of this university, be a good leader. Get together among you all. Think how do we develop this country. Get together. Lihat dunia kita. Who are our competitors? Resources yang kita ada. How do we get together dengan profesor-profesor lain? Be a good MP, be a good adun. Pernah ada profesor kita ada? Adalah, tapi very rare. Yeah. So this is a problem. Akhirnya, kita terpaksa himpunkan bagi. Thank you Profesor Agus, thank you. Ini waktu kesedarannya. It's not about Anwar Ibrahim, it's not about, no, it's about us. It's about every one of us. You miss this opportunity, I don't know what to say. Because dunia lain cepat pantas. Indonesia is overtaking us. Philippines are overtaking us soon. Vietnam is taking. So what do we do then? Akhirnya apa akan berlaku pada kita? Whereas kita ada mempunyai manusia yang semua cerdik. Profesor kesal semua cerdik. What is missing? That's the word. The missing is courage untuk bertindak. The missing is courage to voice out your opinion. The message is courage about knowing yourself, your ability, and know yourself who you are. This is my country. I will be a leader one day to change things. That is missing in our country. Okay, MC. Alright, okay, Itu soalan pertama. Ya, soalan pertama. Tadi Tok Jo selarkan berkenaan kepimpinan. Manakala tema kita adalah membentuk siswa madani, mahasiswa sebagai pemimpin masa depan negara. Jadi Tok Jo ada menyentuh berkenaan akademik. Saya mengikuti BFM Radio, Tok. Jadi Tok ada mengatakan bahawa politik dan akademik tidak boleh dipisahkan. Sebab ada setengah pihak mengatakan politik is politik, akademik is akademik, tak boleh nak campur aduk. Tapi penyataan itu disangkal oleh Datuk Speaker sendiri. Jadi mungkin Tok boleh share, boleh kongsi kepada semua mahasiswa kenapa pentingnya politik dan juga akademik secara langsungnya. Thank you very much. When you talk about politics, jangan campur adukkan dengan politik kerpartian. Yeah. Politics is mean to say getting to know what is happening around you. That's politics. Yeah. Maknanya kita kena ambil tahu. Kalau pepatah orang Melayu dahulu, jangan jaga tepi kain orang. Itu pepatah yang saya kira tak boleh pakai lah. Kita kena ambil tahu kain orang kerana ia melibatkan kita. If you tak ambil kisah apa yang berlaku, inilah yang berlaku dalam negara kita sekarang. Orang curi berbilion-bilion kita tak kisah. Orang menipu kita tak kisah. Because that politik jaga campur. Kamu mahasiswa, walaupun hilang berjuta-juta, kamu keluar esok, barulah kamu bercakap. By the time you keluar, habis langsung. No, you can't do that. Consciousness mesti ada. Bahawa something is wrong in our society. You got to voice it out. Jangan tunggu besok. Because tomorrow might be too late. Itu maksud saya. Saya masih ingat lagi zaman saya di kampus dulu. Profesor Tan Sri Shahul, kami tahun 75, 76. Okay, most of you are not born yet. Sandra masih di syurga waktu itu. The moment you step in campus waktu itu, senior you akan ada ragging. Ada kita zaman, saya tak tahu zaman sekarang. Zaman dulu ragging lah. First week, 1 week ragging. Bukan physical ragging, but it's a mental ragging.
Dia akan soalan-soalan yang berhubung dengan politik 100%. Who is your father? Why you do this? Why are you so poor? What? Macam-macam. Dan akhirnya sini akan kata, you are here, you are chosen one. Anda dipilih. You better study hard because you will be a leader soon. That's my mentor. Jadi saya first year fikir, bodoh. Saya ingat kot nak kena maki, nak kena sepak. Tetapi inilah yang dipamkan. Jadi hari pertama di universiti, hinggalah tahun akhir tu, kami tak buat kerja apa. Politik. Orang ni salah demo. Orang ni salah, orang ni demo. Orang ni salah demo. Akhirnya the world was watching. Dan pemerintah juga Anwar Ibrahim demo. Sikit-sikit demo. Samuddin. I mean, these are the people. So, pemerintah, memang bersedia. Dan zaman itu ialah zaman yang consciousness kita level very high. Yeah? Tetapi apabila AUKU masuk dan menjadikan pelajar-pelajar, budak-budak sekolah menengah, semua tak boleh. Start dengan tak boleh dahulu. Oh, yang ni tak boleh. Oh, yang ni, kerana BC kerja mudah lah. BC kata, oh ni tak boleh, ni politik ni. Ni memanglah kerja mudah. But then result dia punya byproduct ialah you have timid students. Student-student yang tak berani sebut. Student-student yang tak berani nak bincang pun. Kerana profesor duk tengok, profesor pula jadi spy kerajaan. Pesyarah-pesyarah jadi spy kerajaan. At the end of the day, this is the result. Orang takut semua kepada kawan-kawan. Orang suspicious. Dia ni saat ni aku tak nak pangkat ke apa ke. At the end, no good for the country. No good for the country. Next question. Okey. Jadi sebentar tadi saya maklumkan ada 2 soalan daripada moderator. Jadi saya pohon pada hadirin hadirat, pada semua mahasiswa dan mahasiswi, jikalau ada apa-apa soalan, boleh beratur di tengah-tengah untuk dan ajukan soalan kepada... Baik, sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya dulu. Okay, moderator tak bagi habis tadi ni. Saya anak seorang penoreh getah. Start with that one first. Dalam kampung saya siapa pun tak cakap orang putih. Nobody speak English. Bapa mak saya jual kuih. Orang Kedah, Sungai Tani, penoreh getah. Okay. Waktu itu ada 2 medium. Siapa masuk Malay medium, free. Prof ingat kan? Siapa masuk English medium, kena bayar RM7.50. Now I'm tell you one thing. Cikgu saya sekolah 2 orang yang Melayu. Lain tu semua sekolah India dan Cina. Tetapi because saya decide nak duduk dalam English medium, for one reason saja, masa tu. Because saya tengok guru-guru dan televisyen cakap orang putih. Saya tak faham. Dan waktu itu, orang yang berpendidikan Inggeris mempunyai kemampuan dan kebolehan yang luar biasa. I said, I want to be like them. Because waktu itu saya kata, I might be a kampung boy, but I want to be like them. Okay. Baik, apa yang berlaku ialah, lepas saya masuk Universiti Melaya, saya graduate, first job saya adalah bank. Kemudian, I want to be a government officer waktu itu. Saya tinggalkan dan masuk PTB. Sebelah situ, saya dapat jawatan-jawatan yang baik. Tetapi pada umur 35 tahun, and this is again courage. Apabila saya duduk dalam BTN, saya melihat I could contribute more. Sebab saya berjumpa dengan ahli politik, orang politik. Dan saya merasakan waktu itu, something must be done right. Sebab waktu itu ramai ahli politik, khususnya politik pemerintah waktu itu, yang tangkap muat. Waktu itu lagi, 1990s, 80s, sorry. Yang tangkap muat. Dan waktu itu kita adjust. Dan akhirnya, khusus demi khusus, hinggalah kita berjaya, we have a pool of leaders yang hampir more than 50% ahli parlimen itu, or I would say more than 50%,
dianggotai oleh orang yang telah pun lalui program-program kita. Ya, sebab itu kerajaan menjadi begitu kuat waktu itu dan the rest is history. Unfortunately. Yes, please. Okey, jadi itu latar belakang sedikit mengenai Datuk Speaker. Jadi ada ke mahasiswa ataupun mahasiswi yang ingin mengetengahkan soalan? Silakan. Baik. Thank you. You better ask the right question. Boleh perkenalkan diri, dari mana, dari organisasi apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Rasa macam nervous sikit sebab jumpa Datuk Speaker. Go ahead. Okay. Nama saya Muhammad Farhan Bima Fuad daripada Unit 10. Ingin nak mengusulkan satu soalan. Soalan ni disebabkan oleh experience sendiri di kawasan tu. Iaitu pengangkutan awam dalam kawasan yang dekat dengan hospital sedang Unite, IUKL, yang Ikram, semua zon ni yang kadang orang kata sebagai forbidden area ni. Kenapa saya nak usulkan ialah soalan ni sebab benda ni dah jadi berapa tempoh yang lama yang kita hadapi, susah nak dapat bas, susah nak dapat ni, kadang nak jalan kaki lagi. Ya, seriously. Jadi, dalam momen ni, adakah boleh untuk Tuan untuk bagi cadangan macam mana nak improve situasi di kawasan pengangkutan awan yang dikatakan forbidden area ni. Dia termasuk Abu Bakar Baginda secara tepatnya. Dan tambahan pula, kenapa saya fokus kawasan ni sebab dia berhubungkan dengan Unit 10 dan IUKL yang mana ada sedikit tersisih dari segi pengangkutan awam tu. Terutama MRT. Saudara, jadi itu adalah soalan ataupun cadangan? Mungkin boleh terus straightforward soalan? Kedua-duanya. Okey, silakan. Jadi untuk soalan ni, bagaimanakah kita dapat nak improvekan kawasan yang dikatakan forbidden area ni, dan apakah cadangan Tuan untuk jadikan kawasan ni lebih terhubung kawasan tu, sebab payah juga. Okey, baik. Jadi silakan Tok. Okey, terima kasih. Berikan tepukan. Terima kasih semua. Okey, terima kasih. You may take. Sila duduk. Saudara, nama apa tadi? Farhan. Farhan. Farhan, bangun sekarang. Bangun tu. Okay, stay there. Stay there. Are you willing to be a leader? Yes. Tomorrow, dapatkan kertas sebanyaknya, A4. Go down and see all your community leaders. Sama ada imam-imam, ketua-ketua kampung, rela, whoever they are, termasuk persatuan, get them to petition Kerajaan Selangor. Get them to do it. Can you do it? Write a petition. Hantar kepada Kerajaan Selangor. Because that area belong to Kerajaan Selangor. Demand, that is your right to have a good transportation. Can you do it? Do it tomorrow. Thank you. Okey, terima kasih Datuk. Jadi jangan lupa saudara Farhan ada homework. Balik nanti ada homework. Okey. I want to see you. I want to see you later. Give me your number. I want to follow up. Jangan main-main dengan Yang Berhormat Datuk Speaker. Okey. Seterusnya. Soalan seterusnya. Di belah kanan Dewan. Okey, silakan. Kanan Dewan. Okey. Kanan Dewan. Okey, silakan. Okey. Okey, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Faris Muzammil bin Faizal, wakil daripada Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Risau juga nak tanya soalan. Cuba angkat tangan, saya tak nampak yang bertanya. Tengah tu. Okey, lampu ni terlalu terang. Okey, please, proceed. Takut juga nak tanya soalan ni, takut tadi dah suruh down kan, disuruh get out ataupun suspended 2 weeks. Okey. Baik, soalan saya, bila kita kenal figura Datuk Johari ni sebagai mantan ahli politik dan masih terlibat dalam politik masa sekarang,
Saya melihat mahasiswa kita sekarang sangat obses dengan politik kepartian dan hilang tujuannya kepada perhatian politik sebenar. Jadi saya kira mahasiswa perlu juga tahu apakah politik sebenar yang perlu dilihat dan dari mana mahasiswa perlu betulkan keadaan masyarakat. Sekian, terima kasih. Okay. Tadi nama apa tadi? Faris Muzammil. Okey, terima kasih Saudara Faris. Silakan. Okay, Faris. The first thing you want to do is telling yourself you want to be a leader. Start with that first. Whatever discipline yang anda berada, anda fakulti sastra, fakulti ekonomi, fakulti engineering, whatever fakulti, start dengan itu dulu. I want to be a leader. Not necessarily you become a leader of political party. No. I want to be a leader. So kalau anda ingin menjadi seorang leader dalam bidang ekonomi, you better equip yourself. Karena di luar di sana, horizon terlalu luas. So, you be prepared. Because you kena tanamkan dalam jiwa you. You want to be a leader. Okay? Leader dalam bidang penjagaan, leader dalam bidang engineering, ataupun perubatan dan sebagainya. Pertama. Now, kalau you decide you nak jadi leader dalam politics, you better read and understand what's going on dalam country. Jangan jump to any party. Because the moment you jump dalam party, party ada hierarchy. The worst part, party ada hierarchy. Walaupun you cerdik, tapi kalau you tak masuk dalam hierarchy, you go nowhere. So get equip yourself. I want to be a political leader. So maknanya you tengok semua keadaan negara. You study the background. Walaupun ada banyak buku-buku bodoh yang ditulis. Those baca buku bodoh-bodoh ni pun written by local yang akhirnya you understand what's going on. So to be a leader, jangan follower. Problem yang kita ada sekarang ni ialah kita jadi follower membabi buta. Ya? Akhirnya kita terperangkap dalam hierarki itu sendiri. The moment you get stuck there, susah you nak keluar. Ya? So my advice to you is be prepared to be a good leader. Kalau you decide, dah understand the political Malaysian political system, then you decide. The moment you decide, go for it. Saya bagi contoh. Saya ada 8 orang anak dengan 1 isteri. I better qualify that. Kena sebut tu. Kena sebut. 8 daripada anak, saya ada 8 anak. 6 dari anak saya adalah medical doctors. 6 orang, thank you very much. 4 orang dentist dan 2 medical doctor, Baik. Kenapa saya suruh mereka menjadi doktor? Yang pertama tu buat finance, yang kedua tu buat insurance, the rest medical doctor. Because saya merancang keluarga saya. This is what merancang keluarga is all about. Rancang keluarga ni bukan berapa anak kita nak, tidak, that's not rancang. Saya dengan isteri saya berjanji. Saya pegawai kerajaan, gaji saya kecil waktu itu. Kecil sangat pegawai kerajaan. So I talk to my wife, what kind of family you want to be next 25 years? Next 30 years. So you rancang. Tetapi saya yakinkan isteri saya, I want them to be doctors. Why? Satu-satunya fakulti yang cukup berdisiplin, sebab saya art student. Saya tengok kawan-kawan saya dalam law, saya tengok kawan saya dalam bidang yang lain, comparatively, kita playful. But medical doctors, dentistry, pharmacists, ini orang yang cukup disiplin in term of their study. Dia tak tangguh-tangguh. Dan I told them, you can become a medical student, but the moment you graduate, not necessarily you become doctors. The option is yours. Terbukti, apabila saya tidak bertanding di Sungai Petani,
Saya jumpa presiden saya kata, sir, I don't think I'm to contest. Because saya nak concentrate ke adun saya. Satu, saya adun gurun. Saya bercita-cita besar untuk menjadi menteri besar. Dan dia tanya, presiden saya tanya, dan tempat you ni, you menang 21,500. Majority. You nak bagi kat siapa? Saya kata bagi kat ketua pemuda lah. Siapa ketua pemuda? Dr. Taufik bin Johari. Dia kata dia dah balik kan? Saya kata dia dah balik. Jadi, dia pun panggil Dr. Taufik, bincang. Dr. Taufik berumur 26 tahun waktu itu. Dr. Taufik jumpa saya, dia kata, "Bapak, dia anak saya. I want to be a doctor. I don't want to be a politician." I said, "Look here. How many patients can you treat a day? 150, 100? But if you become an MP, you can treat 1,000 to 2,000 people a day. The choice is yours. You nak ambil 50 orang nak jaga, ataupun you nak jaga rakyat yang beribu gini." Akhirnya dia decide. Dan dia menjadi ahli parlimen yang termuda sekarang ni. Apa yang saya nak respon kepada Faris tadi ialah,